Syifa, apa khabar? Oh, baik. Alhamdulillah, minta maaf. Lambat sikit. Ada some technical sikit lah nak kena. Okey, Biasalah tak kan? apa. Alhamdulillah. Faham. Okey, Syifa apa khabar? Di sana tengah hari lah ni? Tengah hari. Macam Dr. Ha dengar lah suara saya sengau sikit baru lepas recovering daripada Oh, flu, ah. fever. Okey, dah sihat lah. Dah berapa hari juga flu-nya tu? Dah seminggu. Seminggu jugalah. Okey. Alright, Alhamdulillah. Alhamdulillah Alhamdulillah. alamin. So terima kasih Syifa kerana menyahut jemputan Dr. Har ke Pillow Talk ni. Selalu Pillow Talk ni Dr. Har dengan Farahli, tapi dia minta kami sempat jugalah buat macam 4 atau 5 session macam tu lah. Dan mungkin dia sebabkan ada urusan yang dia tak dapat nak commit. So Dr. Har kata tak apa. So kita cuba dapatkan seorang yang mungkin dari luar negara lah pula. Itu yang dapat Syifa tu. Jadi ucapkan terima kasih kepada Syifa. So mungkin Dr. Har nak minta awal-awal ni Syifa boleh perkenalkan diri Syifa dulu untuk siapa yang mungkin baru berkenalan ni kan. Silakan. Okay, Assalamualaikum semua. Terima kasih Dr. Ha, pihak Akademi Dr. Ha sebab Syifa pun terkejut sebab selalu dengar je yang dengan Farahli punya kan. Lepas tu macam okay, tak apa, kita cuba. Very interesting Pillow Talk ni kan. And insyaAllah Syifa sendiri dalam range umur Syifa sekarang ni, Pillow Talk ni bagi Syifa I'm really looking forward sebab topik-topik yang before this dengan Farahli pun very interesting topic and very important kan untuk kita sembang-sembang dengan pandangan. So untuk yang belum lagi kenal saya Syifa Rosman, sekarang menetap dekat Cobb Island. So saya umur saya tak boleh bagi tahulah umur saya berapa. Tak apa. Tak apa, jangan risau. Umur tak payah kita tahu kan. Saya bekerja sebagai data analyst dan dalam masa yang sama saya juga tulis novel dan produce video dekat YouTube channel dan juga speaker ML Studio. Okay, Alhamdulillah. So siapa yang masuk ML Studio ni memang kita tahulah dia punya adalah kualiti dia tu kan ya. InsyaAllah mudah-mudahan. So boleh dikira juga sebagai pengaruh jugalah ya. Kita agaknya ada banyak input di dalam media sosial ni, tapi yang boleh kita usahakan adalah bagi input yang baik tu. So ini memang pillow sungguh lah ni. Maknanya memang Dr. Har ada pillow kat belakang ni. Saya pun ada pillow saya. Okay. Dr. Har ada slot yang dengan Aiman Azlan pula namanya Coffee Talk. Jadi so ini Pillow Talk lah. Okay, so hari ni kan tajuk yang ini tajuk yang Syifa macam propose jugalah ya. Dr. Har pun suka nak mungkin bincang apa yang Syifa rasa relevan ya, dan Syifa tahu juga orang lain juga mungkin nak bincangkan tentang topik ni. So tentang singlehood ya. Singlehood ataupun kalau ada istilah bahasa Melayu dipanggil pembujangan. Pembujangan. Adakah dia satu blessing ataupun misery? Selalu kita kalau nak bincang ni kita letak dua yang kontras lah. Tak adalah yang macam hampir-hampir sama begitu. Jadi mungkin Dr. Har buka dulu ya tentang topik pembujangan ni Syifa. Sebenarnya kalau dalam kita punya kajian penduduk dan keluarga Malaysia KPKM yang tu dijalankan oleh LPPKM setiap 10 tahun ya. So dia 2014 baru ni yang terakhir. The next one will be 2024, tak lama lagi dah. Dan sebelum tu adalah 2004, 1994 macam tu ya. Tak salah Dr. Har dia memang bermula daripada tahun 80-an ke begitulah ya. Tapi yang terkini adalah 2014 ya. Didapati kalau Dr. Har selalulah quite aware dengan kajian ni sebab dia ada kaitan dengan kependudukan ya, dengan my profession apa semua. So dia dapati tajuk ada satu chapter yang
yang khas ditujukan untuk pembujangan. Sebelum pembujangan tu tak perasan dia jadi macam subtitle gitu. Tapi sekarang ni dia jadi satu chapter sendiri. Okay. So di dalam tu didapati bahawa daripada 100% orang yang bujang ni yang dalam survey tu hampir lebih kurang boleh nak dikatakan 90% itu memang nak berkahwin. Kalau kalau diberikan peluang lebih kurang 9 daripada 10 yang bujang itu sebenarnya ingin berkahwin. So ni dilihat sebagai satu petanda bahawa itu that was like 7 years ago lah kan memang adalah niat nak berkahwin. Bukanlah macam separuh negara. Pembujangan ni kita tengok memang peratusan tu memang yang nak berkahwin tu taklah setinggi 90% tu. Okay? Tapi bila dia tengok antara lelaki dan perempuan bujang, kita tengok ada trend dia. Maknanya lelaki bujang tu hampir lah macam 94% macam tu kan mungkin memang nak berkahwin. Tetapi wanita hanya lebih kurang 80% daripada 100 wanita yang bujang itu. 80% yang nak berkahwin, 20% lagi memang dah mengatakan tak akan berkahwin. Macam tu ya. Jadi bila ditengok pula, Doktor suka nak start perbincangan kita ni dengan some quantitative data lah. Data analyst ni akan depan Dr. Hari kan. So, tak boleh lah cakap macam pakai atas angin aja kan. Ya. Jadi, bila dilihat juga apakah sebab mereka, ada tanya, bila agaknya usia yang pada mereka sesuai untuk berkahwin tu kan. Kebanyakannya meletakkan wanita lebih kurang 30 tahun dia nak kahwin, lelaki sampai 32 pada dia orang. So average 31 years old. So 7 years ago sudah ada perancangan bahawa yang nak berkahwin yang bujang ni mereka telah meletakkan usia 30-an sebagai masa paling sesuai untuk berkahwin. Bila ditanya kenapa mereka masih membujang pada usia yang mereka menjawab soal selidik tu, antaranya adalah tiada kurang kemampuan dari sudut ekonomi. Itu satu. Kemudian mungkin ada satu lagi adalah dalam konteks dia kata tidak ada keserasian ke, belum jumpa lah orang yang sesuai macam tu kan. So kalau tengokkan trend dia, lelaki 1/3 mengatakan memang tak ada kemampuan ekonomi tu. So economical factor is very important. Wanita pula dia lebih yang first tu mungkin sekitar 27% tu mengatakan sebab tak ada calon yang sesuai. Kemudian yang kedua tu baru kekangan ekonomi. Maybe ada around 20 macam tu juga, 30% jugalah lebih kurang kan. Jadi kita dapati sebenarnya mungkin wanita tu yang calon tak sesuai tu adalah sebenarnya tak ada duit jugalah. So that's why dia macam it boils down to that juga kan. No fulus, no lulus macam tu lah kan. Yang menariknya dalam chapter ni dia tanyakan again this is 7 years ago, berapa banyak agaknya yang diperlukan untuk perkahwinan lah. So everyone macam bagi tahu average lebih kurang 15 ke 16 ribu yang patut ada. That was in 2014. Tetapi kemampuan masing-masing macam mana? So dia orang kata the most they can provide is around 12K lah agaknya. So macam short lagi lah daripada expectation tu kan. Jadi so memanglah I do not know nanti 2024 macam mana trend dia. So this is definitely going to be another generation. Maknanya generasi yang satu lagi lah Dr. Han nampak mungkin dah kat sini yang masa 2014 hari tu masih kat sekolah menengah ke apa, sekarang ni dah masuklah dalam survey 2024 ni nanti kan And of course the pandemic actually has somehow or other become a disruptor juga dalam konteks ni. So itu untuk pembuka kata kan. Jadi mungkin Syifa nak dalam konteks ini bila kita nak masuk kepada menjawab soalan is it a blessing or is it a misery, so mungkin Dr. Han nak minta Syifa jugalah agaknya untuk Syifa macam mana pula agaknya that singlehood tu So okay, the floor is yours. Dr. Han nak minum ni lah. Silakan. Okay.
Betul macam Doktor cakap, bila cakap pasal statistik yang Doktor cakap 2014, saya lah orang yang masih bukanlah dekat sekolah, masih belajar lagi waktu tu kan. Ya. Kiranya belum lagi masuk dalam waktu tu, belum fasa berfikir pasal perkahwinan dan sebagainya. Ya. Dan Ya. bila dapat green light daripada pihak Dr. Ha kata macam, oh let's go with this topic, Syifa pun buatlah Q&A session dekat Instagram Syifa sendiri tau. Lepas tu tengok trend soalan-soalan kawan-kawan dekat laman social Instagram ni, diorang punya trend soalan ni kan ada lebih kurang, which is Syifa akan selitkanlah juga kejap lagi kan. Tapi bila cakap lah Syifa personally at this age, dalam 20-an ni, bagi Syifa apa yang Syifa perhati sendiri dan juga bila sembang dengan kawan-kawan, when we talk about singlehood ataupun pembujangan ni, kadang-kadang benda ni dia berbeza kenapa situasi tu berlaku kat setiap orang kan. Macam ada setengah orang nak kahwin tapi tak jumpa calon. Kiranya semua dah prepare, dah cukup duit, dah stable kan, tapi calon tak ada. Dan ada juga orang yang mungkin dah berkahwin tapi ditakdirkan jodoh tak panjang, akhirnya kembali single. Ada pula yang tak minat langsung nak kahwin. Memang tak terbuka hati lagi, maksud dia macam tu. Tak minat sebab mungkin rasa dah very content at that moment, diorang dah capai age yang happy je sekarang, bebas. Yang ini saya rasa itu personally, saya rasa saya mungkin ada tendensi, mungkin kalau 50% mungkin ada 51% dekat situ kan. Macam sebab bagi Syifa lah, yang situasi yang bukan tak minat tapi rasa macam tak kahwin pun tak apa, kalau kahwin pun okey. Sebab benda mungkin situasi ni banyak orang ada pandangan macam ni bila mereka dah mula stable ataupun mula tengok dunia luar. Macam Syifa sendiri lah, mungkin pengaruh dekat Eropah kan. Dekat Eropah kan ramai orang yang mungkin tak berkahwin ataupun dah very career oriented. For me, I think that's the thing yang mungkin mempengaruhi sedikit pemikiran saya. Sebab dulu saya adalah orang yang macam kalau boleh naklah kahwin kan, macam tu kan. Tapi sekarang macam maybe I'm just okay. I'm okay. I'm happy where I'm at the moment, macam tu kan. Tapi ada juga orang yang macam masa muda nak kahwin tapi bila dah lama tu macam it happens, ditakdirkan macam dia kena jaga parents dia, jaga family kan. So macam okay lah tak kahwin. So these are all the situations kan yang berlaku bila kita cakap melibatkan pembujangan tu. So question yang pertama lah kan yang Syifa nak tanya, bila melibatkan all the situasi. Ni semua situasi dulu. Adalah salah ke seseorang, sama ada lelaki atau perempuan, itu rasa ataupun berada dalam fasa pembujangan ni. Salah ke tu sebab berlakunya, salah ke firstly mungkin Dr. Ha boleh share lah dari segi sudut agama kita macam mana, dan dari segi social, tanggapan masyarakat pula. Baik. Okey, Syifa. Dia Dr. Han macam dah agak dah soalan bersama macam yang tu lah kan, sebab mungkin firstly mungkin kita kena terima hakikat juga bila manusia ni kan mulut dia betul lah macam pepatah kata kan, mulut tempayan boleh lah ditutup mulut manusia ni, dan kita selalu sangat diasak dengan soalan-soalan yang ni Syifa, Dr. Har pun experience jugalah kita, especially orang perempuan ni bila sampai usia yang macam kira marriageable lah, maknanya dah kalau kat universiti tu mungkin dah masuk universiti, nanti orang tanya dah ada ke? Kan? Dah ada ke? Kan macam tu. So kita pun kata dah, maknanya dah ada dah, misalnya orang yang nampak tunjuk interest kan dengan kita. So the next question dia akan tanya bila nak bertunang? Bila nak masuk bertunang? Lepas tu katalah okey, nanti raya raya
puasa ni nantilah, tahun depan ni. Okey. So bila bertunang dia tanya soalan yang seterusnya. Tanya bila nak langsung? Kan? Lepas tu kita bagilah tarikh 20 hari bulan 12 tahun 2022 kita kata okey. Bila dah kahwin tu dah langsung semua. Kadang-kadang tu tak sempat sebulan pun dia dah tanya, dah lekat ke? Kan? Dah ada. Macam itulah Syifa kan, kena tanya bertubi-tubi tu. Lepas tu katalah kita conceive finally, tu dia kata, bila date due? Kita pun katalah so and so kan. Lahir je anak tu, kadang anak tu belum apa-apa lagi pun kita dah kata, dah kena tanya juga bila nak dapat adik pula ini ni. Kan? Lepas tu kalau tiap-tiap tahun dapat adik pula, doktor pula tanya, bila nak berhenti ni? So bila soalan ni, ada satu soalan tu ditanya berulang kali over a long period of time, that become your stressor. Ya, maknanya katalah dah ada ke belum? Tak ada. Sampai bila tak ada ni? Tu dah mula stres kita. Katalah kata ada, tapi tak dapat nak bagi tarikh bila nak masuk kinang. Pun isu juga. Bila dah bertunang, kita tanya bila nak langsung, tak bagi-bagi tarikh nak langsung pun ada masalah lagi. Jadi macam itulah Syifa sebenarnya, you have to kan. Jadi okey, hingga kan mungkin bagi siapa yang mungkin masih bujang for whatever reason, kadang tu letih dah ya nak menjawab makcik-makcik ni kan, yang nak bertanya kan, takkan tak ada kot kan ya. Katalah macam Syifa, Dr. Habib contoh Syifa je lah kan ya. Syifa kata takkan tak dapat Mak Saleh kot duduk dekat island tu, contohlah kan ya. Jadinya after a while ramai yang macam malas nak balik dengan makcik-makcik yang kepoci semua tu. Dr. Han nak bagi tahu diorang ni bukan kepoci, diorang concern ya, they are very caring sebenarnya. Cumanya dah jadi macam salah ke kalau I nak hidup bujang? Tu the question tu lah. Okay, so dia sebenarnya kan Syifa, bila kita nak Dr. Han cuba nak jawab soalan ini dalam keadaan yang paling seimbang. Ya. Of course kalau kita tahu berkahwin itu hukumnya dia macam yang lain jugalah, hukumnya tu mulanya memanglah ya harus kan kahwin tu. Maknanya kalau tak kahwin pun maknanya boleh juga. Cumanya ada masa dia jadi wajib. Ada masa dia ya selalunya sunnah lah ya, sebabnya dia mengikut sunnah Rasulullah SAW kan. Ada masanya dia jadi haram. Kalau misalnya niat nak kahwin tu adalah untuk menganiaya ya, semata-mata untuk ni, jadi haram tu. Jadi mungkin kita ambil daripada stand harus tadi, maka cumanya kalau kita tengok ia adalah sunnah yang mana ya apabila Allah meletakkan fitrah manusia itu dalam konteks hubungannya kelamin ya, adanya hubungan dalam antara lelaki dan wanita itu, dianya disusun atur di dalam perkahwinan ya, dan Allah mengharamkan zina dan Allah ya sangat menggalakkan perkahwinan. Maknanya Allah tu sangat adil lah. Dia ya yang ni tak boleh ya, sedangkan itu melibatkan fitrah manusia. Allah tak bagi yang mana saja je kalau nak ada hubungan dengan siapa-siapa saja, dia mestilah dalam batas perkahwinan yang sah. Kerana di situlah datangnya ya keberkahannya, dan juga ya objektif utama perkahwinan itu adalah untuk ya melahirkan zuriat keturunan ya, dan juga berkasih sayang begitu. So jadi dalam konteks ini mungkin kita nak katakan jawapannya tak salah lah ya. Tapi mungkin beratnya tu adalah untuk berkahwin. Dan oleh sebab tu kalau katalah tak tahu maknanya anak-anak semua ada memasang niat tu, maknanya kalau ada alhamdulillah tak tolak kan Syifa. Tapi kalau kata belum sampai pun tak apalah, sebabnya ini dia punya kata kunci ni, jodoh pertemuan ya, kematian kita, semua tu ya adalah dalam ketentuan Allah. Kita ni tak tahu kan. Jadi namun kalau misalnya apakah pula kalau kita membuat keputusan untuk mungkin ya tadi macam Syifa 51% tu mungkin incline, I don't mind agaknya kalau bujang sampai ke tua jugalah ya, begitu, sampai usia yang lebih dewasa lagi pun, lebih advance lagi pun, lebih mature pun masih bujang. So mungkin you must be informed. Maknanya kita jangan dah ditimbang tara dengan sebaik mungkin. Ya, sebabnya dua-duanya ada kebaikan, dua-duanya juga ada kata cabarannya. So I think yang
Mungkin kadang tu kan Syifa ada yang kata tak apalah, biar bujang je, sebab semua cerita kawan-kawan, adik-beradik dia yang berkahwin tu semua cerita horror. Semuanya macam semuanya bukannya happily ever after gitu kan. Jadi kita pun rasa macam buat apa kita nak macam nak get into trouble kan ya. Jadi betul. So itu juga dalam kajian tu Syifa, kalau misalnya somebody baik lelaki atau perempuan comes from a very harmonious a family, these are people who still believe in marital institution, in marriage. Siapa yang mungkin yang dia nampak hanyalah kesakitan, kekecewaan kan ya, kekusutan yang sangat sukar untuk dirungkai, I don't think that person kalau kita sendiri pun agaknya mungkin pertama yang saya kepala kita, saya tak akan kahwin. Macam tu kan? Kan so, alright. So itu jawapan Dr. Har, kalau boleh do you think that is okay to go to the next question? Okay. Betul. Kalau tak, Syifa boleh tembak lagi. Dr. Har boleh cuba ni lagi. Okay. Setujulah dengan apa yang Dr. Har cakap tu. Tapi itulah kadang-kadang sebenarnya memang penting untuk kita betul-betul timbang tara. Kadang-kadang mungkin we are being too egoistic sebab pressure. Semua orang nak suruh kahwin dan kita pula macam dalam fasa degil. Apa nak dengar cakap orang? Macam tu kan? Okay. Itu mungkin dalam fasa tu kan. Bila fasa degil tu, waktu bila agaknya Syifa? I mean, this is also my chance to actually explore kan. Jadi tak pernah dengar lagi pasal fasa degil ni. So let's talk about it. Saya rasa benda ni macam mungkin Syifa ada sembang juga dengan kawan-kawan among circle. Ada bila kita dekat umur 20-an ni kan, ada yang dah kahwin. Sebab umur Syifa ni ada kawan-kawan yang lepas habis SPM umur 18 dah kahwin dah. So dapat tengok kawan yang memang kahwin awal. And then when it becomes ramai dah kahwin, the questions that they put when they already got married to somebody yang belum kahwin waktu tu kan, macam rasa kahwin ni macam satu kewajipan yang why I need to follow you, my timeline kan berbeza dengan you kan. Maksudnya diorang pressuring sangat, diorang pushy sangat. Macam kenapa nak sibuk-sibuk macam should I get married when you get married, macam tu kan. So maybe we just want macam nak tunjuk je macam I can do better, I can live better without marriage, like macam nak tunjuk lah dekat diorang waktu tu. That is the face lah. Pressure. Macam you dah kahwin, you ada anak, tapi you tak boleh travel macam I. Macam tu. Itu macam inilah yang berlaku. Yang ni berlaku yang Syifa sembang, yang Syifa among friends. This usually happen when ni selalu dalam kalangan perempuan dengan lelaki yang very strong personality lah. Yes. Yang kurang strong pula dia jadi depressed pula. Akan depressed macam peer pressure. Dia jadi rasa macam dia tak dapat nak up to that expectation, and then dia akan rasa self confidence dia crash down, and then dia rasa makin lama dia makin down macam tu. Tapi betul. Untuk yang again, I think you point out a very important thing for those yang strong character. Tak apalah, I might not have that, I might not have a husband, I might not have children on my own, but I have this. You tak ada. Macam tu kan. So dia jadi, I don't know whether that is fasa degil ataupun yang tadi Syifa kata macam egoistical sikit, tapi I think this is macam defense mechanism juga. Syifa, interestingly, if you look at psychological punya explanation about defense mechanism, it is kita punya manusia punya instinktif fitrah dia untuk ada mekanisme pertahanan ini untuk mengurangkan anxiety. That's the main reason for your defense mechanism. Tapi it will not solve your problem. Jadi dan dia ada yang defense mechanism yang konstruktif, ada pula yang destruktif lah. Jadi so I think kalau yang untuk ni Dr. Han nampak, that is a defense mechanism, but it's more or less constructive. I think the word for that is actually sublimation. Dia maknanya dia divert energy dia kepada benda lain. Yang kan. So I think, tapi kan, okay Syifa, I think let us
selalu let's put aside the egoistic ke or Yeah, the the low self esteem punya ke kan. Maybe kalau tengok kan what is for you lah kan ataupun daripada interaksi Syifa juga, apa the blessingnya in singlehood ni. Okay, tak apa kita kata oh, ni tak ikut sunnah apa semua, kita put that aside juga. Maknanya for those yang mungkin bujang tu kan, apa blessing dia kan sebenarnya agaknya, kalau we can start with that. Syifa personally at this age yang memang single, yang Syifa rasa the blessings is whatever I earn, I can 100% give it to my parents. Macam tu kan. Okay. Macam kiranya boleh berbakti dalam jangka masa, bukan nak kata orang yang dah kahwin tak berbakti, but they have two families to take care of. So Sure. like at this moment I can just focus on my family, and then for myself I can build myself, like minta izin, perlu minta izin ayah, which is ayah punya minta izin ni berbeza dengan minta izin suami. Sebab ayah bagi Syifa lah, tengok kawan-kawan, kalau ayah ni mungkin minta izin dengan ayah adalah contoh dari segi travel. For me myself, I don't need to think much sebab I can just go anywhere. I rasa macam okay, ayah lulus okay, macam tu. So Dia bagi blank check kan, dia bagi blank check kan. Luggage tu satu je, tak ada luggage 2-3 luggage nak kena bawa. Macam tu. Okay. Itu ya kebebasan tu lah yang Syifa rasa. Tapi I personally feel that perkahwinan ni adalah satu biological thing yang for me especially bila duduk dekat luar negara kan, jauh dengan family, at some certain point bila macam boleh tidur, especially winter winter macam coming soon apa aku buat seorang-seorang kat sini, apa saya buat seorang-seorang kat sini, macam I have nobody. The loneliness of being single tu mungkin ada lah yang Syifa rasa, but after all for somebody yang macam me myself macam it's okay, let's do something, macam divergekan fikiran kan. Sebab I don't want to get married just because I feel lonely, macam tu kan. Okay, alright. Itu yang Syifa rasa lah. Itu yang the pros about singlehood. Dia macam, dia tak ada pun kelebihan yang macam membuatkan kita lebih superior daripada orang yang dah berkahwin, bagi Syifa lah. Tu Syifa punya perspektif. Tak ada kelebihan. Tapi dia macam seimbang. Kalau berkahwin dia punya kelebihan. Single dia punya kelebihan yang single. Right. Tu Syifa punya dari segi I like your perspective, Syifa. Dia sebab sometimes Dr. pernah cakap dengan orang yang single tu, dia macam try to inflate lah, the kebaikan being single tu. Tapi I know where she or he comes from. Dia selalu kena defend dia punya singlehood tu dengan kawan-kawan dia yang dah kahwin, and as you say earlier lah, macam making him or her jadi yang weird pula kan, yang macam you don't fit in because you are not married gitu kan. So I think tu pun too much juga kan. Jadi I think as long as we are respectful, maknanya jodoh pertemuan tu memang milik Allah yang menentukan. Jadi kalau misalnya belum lagi sampai jodohnya tu, as long as that, dia masih single lah kan. Tapi kita ni pun yang dah berkahwin ni pun janganlah ingat status berkahwin kita tu selama-lamanya pula. It's just as a boleh saja bertukar kan, menjadi kembali single pula kan, kalau misalnya ditakdirkan Allah. Semua itu ketentuan dia ya. Jadi I think if we come from that, kita akan tidak melihat status single ataupun berkahwin tu sebagai a symbol of status kan, ataupun ranking gitu. Okay. So I think kalau macam tu kita dah jawab dah soalan kita ni, blessing or misery itu tahu dia. Jadi dia depends kat kita sendirilah. Kepada diri kita. Betul. Maybe loneliness tu tadi, I think ada something yang Dr. Han rasa kita kena fokus pula. Selalunya memang I think loneliness tu, macam Dr. Han sendiri mungkin setakat ni Dr. Han berkahwin umur 25, I'm 55 now, I've been 30 years
married. Jadi masa kalau katalah pergi conference, I have to be away, 1 week, 10 days macam tu. Dr. Hani selalu homesick. So homesick tu belum keluar rumah lagi. Tengah packing tu dah homesick dah. Like macam rasa macam okay, bila nak keluar dari rumah tu, ya Allah, lagi 7 days, lagi 10 days I'll be coming back. Macam tu tau ya. Jadi, and I don't like waking up in the hotel tu alone kan. And then kalau misalnya tak pernah sebulan dekat US, dekat Boston masa winter, dapat snowstorm semua kan, tak kata kenapalah ada orang hidup tempat ni kan. And I think memang masa tu I really miss everyone, I miss my family macam tu kan ya. And I cannot bear, tak boleh imagine kalau misalnya I'm alone lah gitu kan ya. Agaknya that loneliness tu is really a real thing kan. Jadi tapi you point out a very important juga, you tak nak lah kahwin just because you do not want to be lonely gitu. So how do we deal with this loneliness agaknya, Syifa? Can we go into that department atau you rasa tak mau nak cakap pasal tu? Kita boleh lah sentuh kan. Sebab rasanya penting, sebab mungkin Syifa rasa kebanyakan orang yang betul-betul nak kahwin ni sebab salah satunya adalah rasa lonely tu. Sebab we are being surrounded by people but we face the loneliness, but somehow macam Dr. Ha cakap tadi kan, maybe there are people yang dah kahwin but pun rasa loneliness. So my point of view, macam apa yang Syifa alami lah kan, the loneliness that I face is like sebab Syifa adalah orang yang sangat rapat dengan family. Okay. Sebab family kita orang kecil je, berempat, ada adik seorang, ibu ayah. Walaupun daripada form 1 masuk asrama, tapi hujung minggu mesti tengok muka mak ayah macam tu. So bila duduk jauh ni, lagi dia punya loneliness tu macam homesick yang macam, dia bukan homesick yang nak balik rumah ataupun sebagainya, tapi macam how I wish they will be here with me, or how I wish there is somebody that I can share my feelings with, macam tu. Dia rasa perasaan tu lah. Tapi this kind of things macam benda ni kan on and off macam tu kan. Dia melibatkan perasaan ni, dia on and off gitu kan. Ada bila kita dah busy, kita dah tak ingat dah benda-benda macam ni. Dan Syifa rasa macam dalam setahun perasaan tu wujud mungkin 5%, which is selalunya winter lah. So winter banyak kedai tutup. Bila Christmas orang lain tak ada kan. Kita pula tak boleh balik. Macam 5%. Tapi bila sibuk sebagainya kan, mungkin rasa loneliness yang sunyi tu tak ada. Tapi I don't know, maybe saya sendiri ke yang tak perasan, deep inside there are parts of the loneliness yang some people yang orang yang dah berkahwin cakap, awak tak rasa betul-betul sunyi lagi macam tu. Macam saya tak tahu. Tapi macam tu lah. Macam tu lah. That is my feeling of my opinion about loneliness ni lah. Betul. Okay, then Dr. Ha pun rasa dalam pillow talk ni, Syifa, kita pun mungkin boleh address lah those concern. I think kan Dr. Ha nak ajak kita untuk validate that emotion. Maknanya kita tak boleh deny, kita tak boleh ignore, sebab mungkin antara yang diisi oleh perkahwinan itu adalah rasa that apa-apa jadi kat you, there is another person who is going to be fully responsible. Kan? Jadi dalam konteks rasa selamat itu, rasa ada orang yang daripada 7 bilion manusia dalam dunia ni, ada seorang yang Allah assign dia untuk jaga kita gitu. Of course lah parents kita tu memang dah jaga kita, adik-beradik kita semua tak. Tapi spouse ni atau pasangan itu, dia lain kerana kita balik pada surah Ar-Rum ayat 22 itulah. Kan ayat 21 tu. Amin ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Antara ketenangan itu adalah bila kita tahu ada orang yang for better or worse
dia memang dah nyatakan ya di dalam konteks ijab dan qabul itu bahawa dia akan bertanggungjawab. Maknanya kalau seorang lelaki dia ada isteri, seorang isteri dia ada suami gitu kan. Dan mungkin itu satu yang betul lah, macam mungkin yang Syifa dia beritahu, you will only know this when you dah diijab kabul dengan one person. Okay, and then dan itulah dia, kalau macam Dr. Had, that was 30 years ago. Some of kita agaknya jodohnya mungkin taklah sepanjang itu, tapi dia dah macam mungkin ya 5 tahun untuk tempoh perkahwinan yang pertama tu, kemudian sekarang ni masuk dalam perkahwinan yang kedua contohnya kan. Tapi mungkin bagi orang yang tak pernah berkahwin gitu, dia mungkin belum dapat theoreticalnya ada, betul kan Syifa, tapi practical dia tak ada lagi. Gitulah. Okay, so macam mana nak buat ni? Kan. So Dr. Har rasa kan untuk ini saranan Dr. Har lah ni kot. Ke Syifa ada lagi nak tanya soalan? Maybe kalau ada lagi Syifa, tadi kan yang salah ke tak tu. And we have now come to a conclusion that yes, we validate that feeling of loneliness, and suddenly you feel that macam tadilah homesick, tapi bukan homesick nak lari balik. Kalau macam homesick itu, I'm sure you're not in cock now. Tapi tapi itulah kadang-kadang rasa macam how you wish ada somebody yang belong, belong to you gitu kan. Dia bila kahwin ni kan, dia macam ni tahu. Memanglah kita terimalah itulah pasangan kita. Buruk ke, handsome ke, cantik ke, itulah dia. And then bila katalah kan, dalam ramai-ramai orang tu, contohnya kita pergi somewhere kan, and we have to meet our spouse kan, that person, when he or she walks to you tu, you nampak dia macam single out daripada ramai-ramai tu tau. Macam mana nak explain yang tu? Dia macam, because that is actually you punya soulmate kan. Jadi you macam, you dah tak kisah sangat yang lain tu, because this person, kadang-kadang tu kita berjauh sikit sejak tu memang datang rasa rindu lah pula kan, apabila berpisah begitu kan. Jadi itulah mungkin yang akan the one yang belum dirasa oleh mereka yang berada di dalam pembujangan lagi lah kot. Okay, Syifa silakan. Faham? Okay, ini salah satu soalan yang kawan-kawan dekat laman Instagram tanyalah. Is it better to stay single if we have trauma in marriage due to parents' conflict? Oh, you mean to say your parents are the one who are conflicting and you are not thinking about nak kahwin ke? Kiranya dia pernah alami trauma lah, kiranya tengok mungkin waktu pembesaran dia parents ada konflik. So adakah okay ataupun lebih bagus untuk dia stay single ataupun just get involved with marriage but still have the trauma? Okay, alright. I'm not a psychologist, Syifa, but Dr. Har, I think have enough interaction with psychologists and psychiatrists who will definitely, memang dia akan katakan your parental conflict tu memang akan ada tak banyak sikit efek pada kita khususnya dalam kita punya perspektif towards marriage. Okay, dia boleh ekstrimnya like I'm not going to get married macam tu kan, because all that I see is that katalah it's a very abusive relationship kan. Agaknya dia nampak ayah dia memang mengkasari ibunya sepanjang masa kan, dan ibunya pun tak boleh nak. So dia akan growing up that anger, and dia marah. Dia kadang tu bukan marah kat bapak dia, saya tahu dia marah kat mak dia juga kan, for being so weak, contohnya begitulah kan. So that is one extreme. The other polarity tu, extreme satu lagi would be dia jadi macam becoming macam a fantasy that I would be married and I would not go into that. That would not happen to me macam tu kan. So it's a kind of denial juga, tapi selalunya bila kahwin pula sebab kalau katalah again I'm using the worst case scenario, abusive relationship, women who are actually coming from abusive relationship tend to marry their abusers juga. So they will marry a husband who's going to abuse juga, tahu ya. Atau kalau it's a man, nanti dia akan abuse dia punya spouse. So itu pun pada Dr. Har the extremes.
Tapi macam biasa Islam ni kan dia akan cuba, it's not a neutral stand, it's a balanced stand. Yeah. Satu apa orang kata sikap ataupun pendirian perspektif yang seimbang. Betul. I think one thing for those yang memang ada trauma dengan parental conflict, dia memang kena assess dulu how much is that trauma affecting him or her. So to me, memang kena jumpa juga a professional, assistance to see how much damage has it made to you kan. Yang ni penting before, I think, because if there is really a deep seated wound or anger, itu kena sort out dulu before you get yourself into a commitment called marriage, to me. Okay, so macam dia diagnose dulu lah diri dia. Yang masalah kita hari ni this rarely happen. So people just get into marriage and then hope for the best gitu, and then suddenly they realize marriage is going to go direction sama dengan dia punya parents juga. Kan? So then by then dah susah sikit lah. And then bila macam tu, dan dia dah get some idea how much that that parental punya conflict tu affecting diri dia. Of course kalau need treatment, selalunya is cognitive behavioral therapy je lah ya. Maknanya the way you think tu kena betulkan. And then of course bila berkahwin, you now have the other person pula to share with you this journey of healing ni. Okay, and then you would start to know or be very aware of red flags. Maksud dia kalau in your own relationship tu nanti ada yang macam something cropping up tu, cepat-cepat macam kalau kereta api tu dah mula nak mula membakar tu, kita cepat-cepat cari fire extinguisher. So and then masya-Allah ya, most of, if you are starting off like that, maknanya kita macam starting off with the disadvantage lah, because parent kita ada masalah, kita tak ada nampak role model. Tapi kalau you are married to katalah a spouse yang datang daripada a very harmonious family, you can actually just macam lean on this person juga in a way, kan. Tapi tadi macam Dr. kata, that person pun kena tahu you are actually on your healing process juga. You have a lot of doubts about semua tu kan. And I have seen so many marriage yang actually successful. Maknanya taklah mesti when your parents are actually conflicting sampai teruk macam tu kan, you will also happen to have that way. Kan dia sebenarnya banyak lah. So tapi I think itu tadilah your awareness that you need help tu. Kan kena datang daripada awal. So insyaAllah tu actually jangan jadikan your parental punya rumah tangga parents you. Betul. You can always build up another beautiful relationship dengan your own family yang you akan bina sendirilah insyaAllah. True. Setuju. Sebab macam bila kita cakap perkahwinan, dia kan ibarat rezeki kan. Rezeki setiap orang tu berbeza, dan mungkin betul. Rezeki yang ditakdirkan dekat kita tu tak semestinya sama dengan rezeki yang pernah mungkin ibu ayah kita alami kan. Dr. Ha, satu lagi. Usia makin menginjak 30-an tapi jodoh tak jumpa lagi. How to keep on stronger dalam pencarian ni? Ini memang orang yang nak kahwin tapi it is not an easy thing for me myself lah. I have been go through a phase yang macam nak kahwin tapi it's not easy. It's not easy tu mungkin pertamanya sebab ni situasi ni pun Syifa combinekan tau soalan-soalan yang kawan ajukan. Mungkin situasi yang pertama adalah tak ada calon sebab kenalan lelaki tak ramai dan tak mesti nak kawan dengan lelaki. So macam mana nak jumpa calon? Betul. Yang kedua, kawan lelaki ramai tapi semua anggap kawan je. Bukan hazard material kan. So macam mana nak keep stronger, and maybe there are tips or amalan to go through this singlehood. Macam tu. Okay Syifa, I'm quite prepared for this. Maksud dia macam like selalu cakap tentang pembujangan singlehood, eventually memang kena address this one kan. I think fitrah kita kan, kita nampak orang lain ada family, ada apa jadi kat dia ada husband, atau kalau yang husband ni dia ada wife dia kan yang nak look into ni. Kalau ada
brothers yang dengar juga kan. I'm sure you pun rasa macam seronoknya lah tengok kan dia ada isteri tu kan. Dan okay, itu fitrah. Kita kena terima hakikat tu. Dan satu lagi sebab tu tadi apa tu Syifa, memanglah kalau hari tu kita nak kawan dengan ramai-ramai budak lelaki pun mak ayah kita tak bagi kan. Tapi bila dah dia punya setback ni macam ni lah, kita tak jumpa budak lelaki, macam ni kita nak ada pasangan contohnya kan ya. Yang ni Dr. Han selalu cakap lah dengan mak ayah sebenarnya kan. Sebenarnya tanggungjawab mak ayah ni dia tak habis sampai anak tu masuk universiti kerja gitu, tak. Sampai anak tu berkahwin. Ya, dia kena, itu masih lagi tanggungan ibu dan ayah. So kalau adalah mak ayah yang happen to dengar Dr. Han cakap ni, kalau katalah mak ayah muda, ingat tu anak kecil-kecil kita tu, kita dah memang kena dalam doa kita tu, ya, kita kena selitkan juga ya bahawa anak-anak kita ni mudah-mudahan dia akan ya ada bertemu jodoh pasangan dia daripada keturunan yang baik supaya zuriat keturunan kita juga baik. Mendoakan zuriat ni sangat penting. Ya, okay, so and then kena pasang niat awal-awal tu memang kita nak carikan jodoh untuk anak kita. Ada orang yang kata, tak nak lah nanti budak tu tak mau. Well, you never know. You have to try dulu. And then, yang ini mungkin kena juga kita macam prime anak-anak kita tu kan. Maknanya, don't worry. Nanti Umi dengan ayah akan carikan, you know, calon yang baik, yang, you know, as nice, as kind as ayah, kalau anak perempuan kita kan. And of course, you know, who look after you just like how ayah look after me, macam tu kan. So, anak-anak ni dia kena, so dia kata, okay, that is, okay, itu tanggungjawab Umi dengan ayah ni, masih lagi tau. So, and I think it's not fair to just macam let go, biarkan anak kita, nanti taulah dia jumpa sesiapa. Kesian tau, kesian, dan kesian you all kan. Kata personally lah, kata kesian you all, macam ni you nak tahu kan ya. And then, ataupun mungkin ada ramai budak lelaki kawan kan, tapi they are all not husband material kan. Pasalnya tengoklah, tak matangnya lah, apa semua contohnya lah kan. So, and all those yang matang pula ni dah all taken. Contohnya kan. Okay, so now, and then, itu saya kena setuju. and then your age is not getting any younger pula. So every time they creep out kan, sana helwah. Tengok dah 30 dah. Lepas tu 31, lepas tu 32. But then, dah susah dah nak cari. You would have gotten your PhD ke, then you would have gotten a house of your own, and then ada kereta, and you start to make plan. Yelah, you tunggu, bukan tak nak kahwin, you tunggu jodoh tak sampai. So you're married to your job, you know, you're married to your career, which I will do the same agaknya, you know, in that shoes. So itu sebabnya untuk cari pasangan yang boleh just kahwin dengan you at the age of 30 macam tadi kan, ya, dalam kajian tu. Kalau you nak kahwin at 30, 31, 32, memang sangat susah nak cari orang yang macam, you know, dia tak ada apa-apa plan and then dia just boleh ikut plan you. You should get very suspicious tau kalau ada orang yang, okay, I ikut you je lah. Itu nanti start lagi you kena kendong biar buat hidup pula. You know, memang there must be reason kenapa dia ni tak, rupanya dia ni con man kan. Kerjanya menipu saja contohnya. Tak nak lah kan ya. Tapi kalau ikutkan ni Syifa, Taharat kena bagi tahu, marriage yang long lasting ya, when they actually look back at when did this couple actually get married, you know, the age, it has always been, dan Dr. pun buat tengok lagi satu range of yang kita keluar college tu, you know, it's 25, 26. Okay, 24, 25, 26 tu you got married and you are married macam same age ke atau maybe 1 year older, 1 year younger gitu. So rupanya this kind of, when you got married at this age, you will plan your future together. Tak ada macam you will track your journey tu samalah. Maybe Dr. boleh ni sikit on my, Dr. dulu yang ambil my specialty punya degree because the offer was already there. So Ustaz dia punya master dia tunggu habis Dr. habis dulu baru dia masuk pula. Kan? So jadi kita taklah macam, tapi of course ada orang yang buat sama-sama sekali. Well, itu semua ikut perbincangan dan juga ikut komitmen dia orang lah. Tapi bila younger tu dia macam banyak lagi masa nak plan gitu tu. Kan? I nak ambil KWSP ke dia nak ambil pencen contohnya kan. Bila kita nak pencen, bila kita nak pergi haji, bila nak kita own our own house macam tu. Jadi
Jadi dia punya planning tu lebih macam tu. Tapi kalau you are, you are singlehood sampai ke umur 30 tu, then there's a lot more to think about. Now my tips is, bukannya tips lah, tapi Dr. Har punya pengalaman sendiri. Dr. Har my father died when I was 21 years old. So masa tu Dr. Har had this conversation maybe 1 year before my father passed away macam tu. Masa tu I was already 20 dekat medical school tu, and I saw some of my friends memang dah ada bertunang, ataupun maybe dah ada lah kan, yang nampak interested semua-semua tu lah. Tapi I ni dengan a few of my friends ni memang jenis tak ada budak lelaki lah yang berani tanya kan. Macam kalau orang nak pinjam nota I pun dia punya skrip tu macam dia dah tulis 2-3 hari dah. Halina boleh tak saya pinjam nota? Besok insyaAllah saya pulang first thing in the morning. You know like that. Okay. And then I pula tengok rasanya, alamak ni semua tak nak lah kan. Bukannya kita sombong ke apa. Tapi I have my ideal as to how my future husband should be. And I think, the guys minta maaf lah. Rasanya macam tak up to that. So sorry. And then I started to feel that maybe I'm not going to get married koknya. Tapi kan, I kata, okay, this is the point thing, Wallahualam. Shifa, I am very confident about me making a man happy. I have full confidence in myself that I can make a man happy, satu, and I can become a very good mother to my children. Belum ada children lah, tapi dah ada confidence kan. Tapi of course in the first place kena ada husbandnya dulu kan. So I remember bapa Dr. Hani dulu dia qadi. So selalu orang beritahu, anak qadi senang lah nak kahwin. Katalah hati kena ada orangnya juga, bukannya nak qadi senang kahwin kan. So I remember asking my father this. Kata bapa, Har ni rasa macam fitrah ni rasa macam memanglah nak sampai kepada fasa berkahwin, ada keluarga. Tapi I rasa macam tak adalah kot orangnya tu, bapak kan. And I say lah, the guys tu yang ada tu macam tak apa-apa, tak berkenan lah kot. Dia orang pun agaknya tak berkenan dengan Har ni. I remember my father was just listening, senyum je dia. Lepas tu, Syifa dia minta Dr. Har ambil Quran. Tengok surah An-Nur ayat 26. I ingat sangat tu. So I remember ambil my Quran terjemahan, suruh dia baca. Dr. Har suruh bapak Dr. Har suruh Dr. Har baca ayat tu yang ada al-khabithat lil-khabithin wal-khabithun lil-khabithat at-tayyibat lit-tayyibin at-tayyibun lit-tayyibat, kan? Wanita yang keji untuk lelaki yang keji pula, lelaki yang keji untuk wanita yang keji, wanita yang baik untuk lelaki yang baik, lelaki yang baik untuk wanita yang baik pula, kan? So ayat tu adalah selepas cerita tentang hadisul ifk, kan, tentang adanya tuduhan terhadap Sayyidatina Aisyah, satu fitnah yang menimpa Ahlul Bait, keluarga Rasulullah SAW, kan? Dan kita tahulah banyak sangat pengajaran daripada situ. Dan ayat itu menentukan tentang bagaimana wanita keji itu untuk lelaki yang keji, lelaki keji untuk wanita keji pula. Dan Dr. kata itu janji Allah tu. Itu ketetapan Allah, kata kan. Bapak ni dah didik, bapak dengan mak dah didik Har untuk jadi thayyibat. Dan bapak pun tengok Har sendiri pun dah tahulah macam mana nak pastikan diri kita ni menjadi wanita baik tu. Thayyibin Har bapak tak tahu kat mana lagi. Tapi insya-Allah kita yakin thayyibin tu insya-Allah sampai. Kata kan. Lepas tu Dr. Har tanya yang ni pula. Maknanya boleh lah ya doa untuk tayyibin ni bapak? Boleh? Dr. Har kata, alah malulah. Malu. Lepas tu bapak Dr. Har kata, apa pula nak malu, nak kena minta kat Allah. I think I remember that discussion was actually after Asar. And starting from that Maghrib onwards, Dr. Har doa je. Doa sendiri, ya Allah. Hamba nak jadi seorang thayyibat. And I do not know where Tayyibin is, but I know you are going to send him to me. Doa kan. Of course lah, Syifa dia tak datang lah. Besok tu dah datang ketuk pintu, Assalamualaikum, I'm your Tayyibin. Tak lah, you know like. Tapi
Well, of course, I think 2.5 years later agaknya baru, that was maybe in 86. So by 1990 lah, 4 years later, barulah dapat Dr. Han memang pakai Muslim, so ada matchmaking sikit. So when that envelope yang ada biodata Ustaz Zul dalam dia tu sampai kat Dr. Han, you know what, dalam hati Dr. Han dah klik terus, this is my Thayyibin. I have not even seen it tau. Tak tengok lagi gambar dia macam mana ke apa, tapi yang Dr. Han ingat, tak kira lah ada lonjong ke, dia lepek ke, dia ada 2 kaki ke 3 kaki ke, ada 1 mata je ke, but I'm going to accept this because this is itu yang kita kata heaven sent, God sent tu. Yeah. And Dr. Han memang tak payah istikharah pun. Dr. Han rasa macam inilah dia, So I think there is something yang mungkin, now that I come to think about it, maybe another one is when you have, you met somebody contohnya, and you do not know whether this is the right person atau tidak. Dia ada taradud tau. This ya ke tidak ke? Ya ke tidak? Ya tidak kan? Itu pun satu penyiksaan juga sebenarnya Dr. rasa. Macam in my case, I was Allah bypasskan yang itu. Agaknya for all the doa for that 4 years, when the right person, the Thayyibin tu datang, the right person came by, Dr. terus tahu saja. Okay, so and then rupanya Ustaz pun, dia pun macam tu juga, and then so lah. Okay, so I think sisters, Syifa, this story can happen to you because this is not something magical ke apa kan, itu kekuatan doa begitu kan. So ada sisters, anak-anak, kalau misalnya the right person came by agaknya kan, knocking on your door, and then agaknya you masih lagi taradud, ya ke tidak, and then finally you got opportunity tu, it does not knock your door every day, so you just have to have that macam satu petunjuk daripada Allah SWT, this is the person. and you and macam dalam hati tu, mudah-mudahan dia adalah suluhan daripada Allah itu, so you rasa okay. And when you have that kind of confidence in your choice kan, you will go all out for that tau. Maknanya kalau misalnya lepas walimah tu atau masa bertunang tu adalah some glitches kan, adalah takkanlah kok semua saja gitu kan. You tend to, you tak mudah-mudah je nak putus ke ataupun no, this is not for me katanya kan, I want out gitu terus. Tak tahu sebabnya you really treasure, you really treasure the journey tu. Kan, so you tak mudah-mudah je nak let go gitulah kan, Dr. rasa. So I think itu satu lagi, not that Allah jangan hantarkan kat you your Thayyibin, but you know when that Thayyibin come by and you tak ada lagi dah taradudiah tu, tak ada rasa ambivalence tu, ya ke tidak tu kan. Wallahu a'lam. Syifa tak boleh kalau ingat tak last session dengan Dr. Ha dengan Imam Pak macam alah akhirnya macam nak berlenang pula air mata. It's like sorry Syifa, soft hearted. You are. Independent people tak soft hearted. Of course, no, you just want to be toughened up. Tapi, inside you kan, you have to sebenarnya Syifa kan. Kalau tak macam mana pula kan. Yeah. Okay, I think kita ada another maybe 10 minutes lagi kan. Dr. tak berapa nampak tu Syifa tak kecil mata. All the komen-komen tu, sorry Dr. Har. Kalau pakai shade mata nanti nampak pula ring light ni. Jadi jadi mungkin macam tak menyapa saja sister siapa yang tu. Thanks for the comment. I think the discussion is very beneficial lah so far. Okay ke Syifa that tips? I mean, have you heard of that discussion, that tips? I don't know, maybe pernah kot tapi every time Dr. Han memang akan cakap yang ni lah. And please lah kan sisters, this is starting from tonight kan, doa lah kan, minta kat Allah tu dengan orang mungkin kita nampak macam tak kisah sangat, tapi dengan Allah lah yang kita boleh nangis betul-betul tu kan. Betul. Dr. Ha, dia kenalah dengan apa yang Dr. Ha cakap tadi, dengan ada salah seorang audience kita tadi kan, dia kata tadi Dr. Ha dia cakap pasal doa kan, lepas tu ada audience dia cakap
please don't take marriage is just a place for dakwah. Kiranya nak jadi baik lepas kahwin. Macam tu kiranya Oh. there are things kan, macam Syifa pun pernah dengar kiranya tak apalah lepas kahwin nanti solatlah penuh 5 waktu. Sebab dia dah reflect balik ayat surah An-Nur tu tentang lelaki baik untuk perempuan yang baik. Sebab inilah for me lah kan, daripada apa yang audience tu cakap, memang betul we should not take perkahwinan ni sebab medium dakwah yang total. Sebab dakwah ni dia start sebelum kita kahwin lagi. Betul tak, Doktor? Oh, okay. I understand. Alright. Yeah. Like, itu yang sebab go on Syifa. Like what? Like walaupun kita single, we need to, the first thing is not about kita dah kahwin kita kena fulfillkan kita punya requirement sebagai hamba kepada Tuhan tu kan. Dia kena sebelum tu, because Sebelum sebab tadi kan kita nak jadi thayyibat dulu, barulah thayyibin tu yang Allah pilihkan. betul. Kan? Dan Dr. Har sebenarnya sangat risau kalau instead of thayyibin kita ni instead of thayyibat kita ni adalah khabithat. Betul. Wanita yang tu yang takut sangat sebab Allah tak buat crossover macam tu kan. Allah actually bagi yang ni untuk yang ni kan. So thanks lah Syifa for bringing that up, because Dr. Han mungkin tak terfikir pula yang itu. Maknanya you all bukannya macam nanti dah tua lah baru kita taubat, atau nanti dah kahwin lah baru I jaga my prayer semua tu. I think mungkin wallahu alam, kebanyakannya tu kalau you tak solat cukup 5 waktu, mungkin pasangan you pun macam tu jugalah kot. Sebab to be fair, ataupun macam yang tadi itulah kan ya. Tapi kalau kita dah memang jaga solat kita memang committed dengan cara hidup yang Allah gariskan kan. Kita cuba setiap kali untuk memperbaiki dan do a little bit more each day, dan Allah akan hantarkan the same person yang macam you jugalah kan, as your begitu kan. Of course, okay, this is another part agaknya Dr. Har nak cover. Kalau lah Allah takdirkan selepas ni pun mungkin as the years comes gitu, the years goes by, tengok memang tak ada lagi prospek perkahwinan, so you might resign to the idea that I might be single till the rest of my life, macam tu contohnya kan. So kalau macam tu, adakah mungkin peluang untuk mendapat keridaan Allah tu? That is the question yang pernah Dr. Har dapat, especially untuk mungkin my own age yang dah masuk 50, 55 ni tapi masih single lagi. Kan? Dr. Har perasan when they are 40 they start to make that decision. Biasalah kan kita 40 tu lah kan ya. So 40 tu I had some conversation jugalah kan, yang kadang in-depth pillow talk jugalah. Kata ini kan tak kahwin lah kot Har. Dia kata it's okay, dia kata kan I dah ni. Tapi dia tak ada juga disclaimer situ lah. Maknanya kalau ada juga jodohnya I tak tolak lah. Tapi I tahu lah at the age of 40 ni maybe I taklah dapat yang maybe yang memang belum kahwin juga kan, dia kata kan. Ataupun mungkin dah jadi duda ke dengan anak dia kan, ataupun divorcee ke, macam itulah dia katakan. So maknanya pada I this person is very practical and dia punya expectation kan. And some of them ada yang memang Allah temukan jodoh kan, kebetulan memang jumpa juga orang yang memang tak nak kahwin juga. So tu masya-Allah kan, yang tu semua tak tahu dia mana Allah hantar tu. Jadinya tapi ada juga yang terus dapat anak 6 contohnya kan. And then tapi ada yang terus juga single sampai inilah sampai akhir hayat gitu. Dia kan sebenarnya untuk mendapat raih keridaan Allah ni, kita orang perempuan ni Syifa, kita bukannya piggyback on our husband. Like you bila dapat husband macam mana, then kira you dah okay lah kan. Kira ini kita tengok dalam surah At-Tahrim ayat 10, 11, 12 kan. Yang ini memang sangat unik lah 3 ayat ni. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut.
Allah bagi perbandingan untuk orang kafir itu 2 isteri Nabi dan Rasul kan. Isteri Nabi Nuh dan isteri Nabi Lut. Kalau ikut tafsir tu, isteri Nabi Nuh hanya disebut di sini, di dalam surah At-Tahrim ayat 10 ni. Tapi isteri Nabi Lut banyak tempat. Kalau ada cerita pasal Nabi Lut tu, ada cerita pasal dia punya isteri. Kan? Isteri dia yang tidak tidak ikut sama lari dengan Nabi Lut tu, dan akhirnya dimusnahkan juga bersama dengan kaum di bandar Sodom tu. Jadi dua isteri Nabi Rasul ini sebenarnya dia khianat. Dalam khianat itu bukan khianat macam ada kecurangan ke apa, tapi khianat dari sudut tidak menyokong dakwah suaminya tu. Sedangkan suaminya Rasul. Dan mereka ini Allah masukkan ke dalam neraka, ya, walaupun suaminya tu Rasul. Okey? Tapi ayat yang 11, wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun. Untuk orang beriman pula isteri Firaun. Yang kita tahu lah Firaun tu, ya Allah, paling jahat dalam dunia ni lah kan, yang mengaku Tuhan yang segala-galanya ni. Tapi Allah selamatkan iman isterinya. Ada yang kalau ikut hadis tu mungkin yang namanya Asia, ataupun Allah dalam Quran tu tak ada sebut namanya. Dan doa dia tu yang dirakamkan oleh Allah dalam surah Tahrim tu, minta Allah binakan satu istana mahligai di syurga tu, dan dia minta dijauhkan daripada kekejaman, kezaliman Firaun. Dan itu menunjukkan bahawa kalau you kahwin dengan Firaun pun lah, ya, tapi kalau Allah jaga iman you tu, Allah akan adakan rumah satu di syurga. Ya. Dan ayat yang akhir itulah wa Maryam binta Imran allati ahsanat farjaha. Kan, ya. Imran anak kepada Maryam anak kepada Imran. Dalam konteks ni, dalam ayat tu Maryam disebut sepenuhnya. Dan nama Maryam saja satu-satunya kan yang disebut dengan nama Maryam itu di dalam Al-Quran. Semua wanita di dalam Al-Quran tidak disebut, disabitkan. Isteri Nuh, isteri Lut, isteri Fir'aun, ibu Musa, kakak Musa, begitu kan. Puteri kepada Syekhul Madian. So ada banyaklah mungkin tafsir yang mengatakan kenapa tu. Antaranya yang Dr. Han rasa macam yang patut kita tahu kan, ketika dari sudut orang kata adatnya, ketika Islam turun di kalangan penduduk jahiliah itu, nama wanita ketika itu kalau dia adalah seorang hamba, maka dia dipanggil namanya. Tapi kalau dia adalah bukan hamba, wanita merdeka, dia tidak akan dipanggil namanya tu. Namanya tu hanya untuk dia punya household. Dia akan dipanggil sebagai ibu sesiapa macam tu kan. Isteri siapa begitu tau. Itu tanda nak membezakan. Jadi antaranya bila dalam Quran itu Maryam saja yang disebut daripada awal tu, surah pun nama Maryam. Allah mengatakan kepada manusia ketika itu, Maryam adalah hamba aku, bukannya isteri aku, bukannya pasanganku, bukannya ibu kepada anakku, macam tidak. Jadi dia adalah Maryam, hambaku. So dalam konteks ini Maryam tak ada suami. Maryam tidak adalah bergelar yang memperistrikannya kan. Tetapi untuk Maryam, dia melahirkan seorang manusia. Boleh bayangkan tak seorang yang tidak ada suami, betul melahirkan bayi. Oh, tu besar betul ujian untuk Maryam. Anak kepada Imran ini. Tapi dia maktubkan dalam Al-Quran. Jadi so apa yang Dr. Han cakap kat sini ni, wanita ni kan kita kena cari sendiri syurga kita. Dan kita tidak dijamin syurga itu walaupun suami kita Nabi dan Rasul. I think this is very empowering sebenarnya. Dalam konteks ini, dalam cakap kita pembujangan ini, kalau lah misalnya ditakdirkan memang bujang itu sampai ke hujung hayat pun, dia sekali-kali tidak mengurangkan peluang untuk sisters meraih keridaan Allah itu. Jadi yang itu tu the take home message. Singlehood ni we are discussing it. Kita nampak everyone has their own reason kan. Shifa for them to be single still now, kan? Dan sama ada tidak jodoh itu kita serahkan pada Allah, tapi jangan lupa doa adalah senjata bagi orang beriman. Jadi
ada lagi ruang untuk memohon. Ya, yang paling penting bila datang pasangan itu, insya-Allah tayyibin kita tu, hati kita ni dah mantap dah. Tak ada taradud tadi tu, tak ada dah ambivalence ya ke tidak tu kan. Ya. Betul. So I don't know, Shifa, do you think our conclusion is beneficial for our discussion tonight? Syifa personally rasa sangat beneficial lah untuk malam ni, untuk malam di Malaysia dan siang dekat Ireland ni kan. Okay. Syifa rasa sedikit menjawablah soalan-soalan kawan-kawan, audience kita kan. Tapi kalau ada sikit lagi masa, ada satu yang Syifa rasa penting. Penting lah. Okay, boleh kot. Kebanyakan daripada kita, tak kisahlah lelaki atau perempuan, actually when we talk about marriage, there are leaves of fear. The first thing is, what if kalau I settle, will I lose my everything that I have now? Itu satu. And adakah kita tak kahwin lagi sebab we are being too picky? Tapi itu keperluan untuk, ini ialah untuk orang-orang yang dalam single, yang macam all these questions yang bermain, should I go with marriage, or kenapa aku tak kahwin lagi, sebab mungkin ke aku ni memilih sangat. Tapi bagi Syifa lah, memilih tu sangat penting. My mom, I think my mom watch this, said, oh kakak ni dia nampak tak memilih, tapi dia panjang list dia. Okay. Sebabnya formula memilih ni penting lah untuk dalam keadaan sekarang ni, sebab Syifa personally, I have the qualities that I want, macam tu kan. Because I put effort. Macam Dr. Ha cakap kan, Syifa faham. Syifa dengan confidentnya cakap dekat ibu Syifa, rugilah siapa tak nak. Betul. Masak pandai, belajar pandai. Tengok. Tak teruk. Joking lah dengan mak-mak kan. Rugi betul kan. Betul. Tapi which makes my mom laugh lah kan. Tapi conclude lah balik macam who we are, regardless macam kita prepare ourselves ke, jodoh ni semua rezeki, we never know. Macam Dr. cakap, and then doa. But these are ketakutan-ketakutan what yang macam orang hadapi lah. Macam saya rasa yang paling banyak, sama ada lelaki ataupun perempuan yang masih single, adalah mereka takut kebebasan itu hilang. Yang keduanya adalah mereka rasakan mungkin yang ini yang nak kahwin yang tak cukup lagi adalah oh dia ni picky sangat, aku ni picky sangat ke, macam tu. Okay. Dr. Ha punya respon, you have all the right to be picky. Because it's your future. Of course list tu memang panjang, tak bolehlah juga kontut, tapi you have to look at that attributes tu, list of attributes tu, and decide maybe 2 or 3 yang paling penting. Kan tak maksud dia. Takkanlah semua nak isi semua tu, memang tak adalah jumpa. Tapi okay, Dr. Ha bagi contoh lah kan. Satu, Dr. Ha punya syarat masa tu, that person mesti ada macam perspektif yang sama. Fikrah, ideologi yang sama. Kan? Maknanya tadilah, kalau dia memang nak hidup ini to serve the purpose sebagai khalifatul ard tu. Kan? So Dr. Ha nampak orang yang faham tentang tujuan dia hidup atas muka bumi semua tu, yang itu kena, itu asas. Sebabnya tak boleh lah I nak ke sana, dia nak ke situ pula. Kan? Nanti anak kita ke mana pula. So itu asas. Keduanya, this is something like, I want somebody who can make me laugh, macam tu tau. Sebab Dr. Ha mungkin masa up to my student days semua tu, Dr. Ha selalu kena lead my groups, my project semua tu. And I feel that macam penat lah juga, bila kita jadi ketua je ni kan, bukan tak boleh gelak, tapi macam banyak lagi serius dan fikir gitu daripada nak gelak ni kan. Macam itulah. And then makbul lah konteks. Tengok Ustaz Zul ni, dia macam sampai nak cakap, dia ni bila nak serius Kita panggil dia, bang. Dia, Allahu Akbar, dia bang kat situ tau, dia azan. So kan, tapi dia sangat menghiburkan. Okay, now
and once I know what I want, kan, and I remember bagi my kad jemputan dekat my dean. Masa tu Dr. Han bertunang masa year 5, hujung year 5, awal tahun akhir tu. Lepas tu maknanya set the date untuk walimah tu seminggu lepas dapat degree tau. Ya. Dapat my keputusan lah, belum dapat scroll lagi, tapi dah dapat lah tahu pas ke tak pas kan. So masa tu Dr. Han doa lah kawan-kawan Dr. Han my study group ada lebih kurang 7 orang ni, sangat rapat ni. Biarlah semua lulus sebabnya lepas daripada lulus tu banyak sangat kerja Dr. Han nak bagi kat diorang. Bunga telur tak habis lagi apa susu kan. So tak nak lah juga kalau anyone of them cannot make it atau tak pas, nanti dia mestilah tengah sedih pula kan. So tu antara doa ni tau Syifa, punyalah Dr. Han doa, kawan-kawan Dr. Han pun pas juga. So lepas dia announce semua tu, Alhamdulillah Dr. Han dapat best result masa tu, ingat lagi. And then dia announce siapa yang dapat distinction macam tu kan, ikut ranking. So my name was the first one yang dia ni dah happy lah sangat tu. Dalam tangan ni dah ada envelope kad kan, kad jemputan. So habis daripada tu kan, Dr. Hulu lah dekat my dean. Dia kata, what's this Selina? Dia kata, kad jemputan kahwin saya, Prof, next week. Woi, tak sabar you ya, dia kata. Lepas tu Dr. kata, sabarlah ni dah habis dah semua kan, baru nak kahwin. Lepas tu dia buka. Zulkifli Ahmad ni kan, betul depan Dr. Who's this unlucky guy? Dia tahu. Dr. kata, unlucky? Kau lah, dia kata, any man who's married to a female doctor is unlucky. Dia tahu. Masa tu kan Dr. kata dalam hati, well, that says you, tapi InsyaAllah, I'm determined to make him feel that he's the luckiest man on earth every day. Wah, macam tu lah kan. Tapi, so maknanya macam, of course, by then, Dr. Han, of course, Dr. Han tak adalah dapat nak pergi jalan macam kawan-kawan kan. Lepas tu pergi ke manalah diorang kan, pergi Kota pergi hike Mount Kinabalu lah semua tu. Tak boleh nak pergi lah sebab Dr. nak kahwin kan. Tapi I realise that tak apalah tak pergi yang itu, because what I got is actually most probably lebih lagi daripada apa yang tu. So there must be some trade in jugalah, you know. Kalau you all nak yang, I'm just giving an example for myself lah. Kalau I really treasure my trip to Kinabalu tu, Mount Kinabalu tu, maybe I tak jadi kahwin lah kot. Tapi kan maybe tak macam kurang bijak lah kot nak you know, tak kahwin just because you want to climb up that Mount Kinabalu. But anyway, sampai sekarang pun Dr. Han tak naik kat Mount Kinabalu tu kan dengan Ustaz Sol. Tapi that might be something I can strike off from my bucket list lah kot kan. Tapi maknanya kalau kahwin ni memanglah, okay? Kita akan lihat you tak bolehlah buat benda-benda yang macam sebelum ni you boleh buat. Tapi benda lain yang you dapat tu pada pandangan Dr. Han lah, Syifa, it's always berbaloi dengan apa yang you have to let go. Kalau takkanlah kan nikmat kahwinan itu digalakkan lah kan. Satu lagi Dr. Han rasa dalam konteks rezeki lah, ni selalulah Syifa dengar kan, rezeki bila berkahwin tu mudah-mudahan jadi lagi barakah kan. Gaji Dr. Han pasal lah, gaji Dr. Han dulu sikit je lah, tapi bila berdua bolehlah combine kan. Tapi nampak macam kawan Dr. Han yang tak kahwin lagi tu, dia bolehlah guna duit dia. Tapi duit asyik tak cukup juga dia tau kan. Ada masa kan tengah bulan tu kan saya menyending tu, ni dah habis duit lah ni kan. So kita juga yang ni kan, sebabnya kita pula agaknya tahu kita ni berkahwin, ada banyak tanggungan lain. So kita memang betul-betul berhati-hati tau. Jadi dia pasal dia tak payah kan dia ingat tu, aku budget sikit lah gitu kan. Jadi so wallahualam, Dr. Han rasa dia ada pros dan cons ya. Tapi mungkin kita boleh katakan begini, apabila perkahwinan itu dianggap sebagai satu tanda kebesaran Allah ya, maka Allah lah yang akan menjaganya. To me that is even the most appropriate reason to plunk into marriage. Kan? Tapi of course lah, kahwin ni ibarat
yelah kan, berlayar dalam bahtera tu, and then there will be storm and choppy water. Sometimes you are both thrown out of the water tau, tapi jangan lupalah ya, ada banyak pelampung pula di situ tau ya. So you're not just going to be drowning on your own. Ya, so insyaAllah mudah-mudahan kita boleh wrap up kot ni Syifa. I hope boleh ke? So jadi mungkin Dr. Ha wrap upkan beginilah. Satu, kita bercakap tentang sesuatu yang di luar kawalan kita, tentang jodoh. Kan? So kita bercakap itu ada orang yang jodohnya cepat, ada orang yang jodohnya tertunda, ada orang yang mungkin jodohnya nanti di dalam syurga Allah tu nanti. Kan? Jadi semuanya tu cuma kita sebagai hamba pada Allah ini, kita dengan iman itulah yang Dr. tutup dengan hadis ajabal li amril mu'min tu. Ajaib kehidupan orang beriman ni, miraculous and wondrous is the life of the believers. Ya, Rasulullah kata segalanya baik untuk dia semata-mata kerana dia beriman. Ya. Kalau dia diberikan nikmat, dia syukur, itu juga baik untuk dia. Untuk siapa yang diberikan nikmat perkahwinan, dapat anak, dapat ya mak mentua, pak mentua sporting, semua baik ni, syukurlah. Ya, jangan nanti kita agaknya macam tak cukup-cukup juga kan. Syukurlah kan. Kita ni terlalu sikit syukurnya. Betul. Tapi bagi orang yang Allah uji dengan ujian, dengan musibah, atau mungkin belum datang-datang lagi jodoh ni, kan, sabarlah. Ya, sebabnya kita, maka itulah dia ya, tak ada yang tak elok lah pun hidup kita ni. So our question to singlehood, blessing or misery, I think anyhow, you might see it as a misery in the beginning, but you can flip it over so it become a blessing. Kan? But what is a blessing in the beginning tu might also become a misery if you might not have the right mindset juga. Betul. Okay, so it's all depend on you lah sisters. Yes. Okay, Syifa, kau Okay. ada Syifa punya last point mudah-mudahan. Okay, Alhamdulillah, insyaAllah betul. Topik dia singlehood, a blessing or misery. Dr. Hada wrap upkan, it depends on us how we want to put it. And regardless lah, kalau kita rasa ketakutan, maybe we just need to check back lah. Kita takut nak lepaskan tu benda yang duniawi, which is at the first place we should not to feel afraid of. Ataupun ketakutan yang macam mana, like maybe our mindset at that moment lead to our prospect ataupun perspektif kita tentang status kita dalam dalam keadaan single ataupun yang dah berkahwin. So insyaAllah, because I believe that apa-apa yang Allah dah aturkan tu mestilah Allah dah ada timbang taranya. Dan betul. ya, perkahwinan adalah satu rezeki kan. Dan Yes. tak semestinya pula orang yang bujang ni dia tak ada rezeki yang lain. Sebab macam Dr. Yeah. katakan, sabar. Sebab dalam kesabaran tu we can have much more within kesabaran tu. Betul, insyaAllah. Which is that is the thing yang Syifa sendiri pun kena praktikan. It's not easy. It's not easy Okay. lah kan. Betul. But we getting there. Kita Ya, usaha. insyaAllah. Ya. Dr. Han, bila bercakap dengan Syifa dah 2 kali ni kan, I really understand that ruginya lah ya kalau misalnya Syifa ni tidak menjadi isteri seorang. Oh. Tak maksud dia. So mudah-mudahan kan macam mana nak cakap ya, you will actually kan insyaAllah satu hari nanti hidup bersama dengan orang yang akan hargai you. Yeah, as much as you will you will also respect that person, kan? And apa orang kata, whatever kebaikan yang kita ada ni, kita curahkan kepada satu sama lain. Betul. Dan daripada situ mudahan lahirlah pula zurat keturunan yang baik. Because we have to do our part lah ya sister semua, dalam konteks membina masyarakat dan generasi akan datang tu. Okay? So insyaAllah jangan lupa untuk selitkan doa
untuk tayyibin tu ya. Kan? Dan Betul. minta doa tu minta betul-betul ya, janganlah ya Allah kalau nak makbul lah, tak makbul pun tak apa. Tak boleh gitu kan. Berdoa mesti dengan keyakinan bahawa doa kita akan dimakbulkan Allah. Okay? Betul. So kalau siapa yang tiba-tiba lepas ni besok lusa ada orang knock on the door, I'm your tayyibin, so let us know. So kan mustajab betul doa you tu. Okay? So insyaAllah kita jumpa bulan depan pula Syifa. So we try InsyaAllah. to have this every month. Mhm. Tajuk tak boleh cakap dulu Tak lah. boleh Kita reveal nak make lagi. it a surprise. Okay. So insyaAllah sisters ya, brothers kalau ada pun kan. Thanks for all the comment Dr. Har. Dengan Syifa mungkin tak sempat nak baca begitu, but it's nice to know that you are with us. So kita jumpa bulan depan lagi insyaAllah. We try to make it like this lah Syifa, agaknya the first Sunday of the month macam tu kan. InsyaAllah. Sunday night and you all dekat sana, so senang masa tu Syifa tak kerja. Jadi kita boleh ni, Dr. Har pun kalau first Sunday malam macam ni Dr. Har tak ada apa-apa program lagi. So I think we can have this pillow talk insyaAllah every first Sunday of the month lah ya. Okay, kita tutup dululah ya dengan tasbih farah dan surah wal asr. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asr innal insana lafi khusr wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Okay, so itu saja dulu. Kita jumpa lagi. Jumpa lagi dan jangan lupa keep updated dengan Akademi Dr. Ha. Ada banyak lagi kan. Yes. Dalam kasih. YouTube channel tu insyaAllah lah adalah sikit untuk everyone. Okay, itu je dulu. InsyaAllah. Assalamualaikum. Take care everyone. Okay, Syifa.